Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Bayangkan, sebuah parti yang pernah menjadi tonggak penting dalam politik negara, kini bukan sahaja goyah, tetapi tenggelam dalam lumpur ego. Syarat dengan drama dalaman dan penuh dengan naratif songsang yang semakin hari semakin membinasa dirinya sendiri. Inilah kisah Bersatu hari ini. Dan lebih menarik, nama besar seperti Azmin Ali pula sedang dipaksa untuk menjadi penyelamat dalam krisis ini. Persoalannya, mampukah Azmin Ali selamatkan parti ataupun dia sendiri yang bakal karam bersama-sama? Mari kita kupas, mari kita ulas isu ini dalam video kali ini. Baiklah, kalau kita imbas kembali, Bersatu ini bukanlah parti yang kecil-kecil. Dalam PRU15, walaupun kalah dalam beberapa kawasan, Bersatu masih lagi berjaya mengekalkan pengaruh besar di kalangan pengundi Melayu. Satu kekuatan yang sepatutnya menjadi modal utama untuk mereka mencabar kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim. Tetapi realitinya, kekuatan itu tidak dimanfaatkan. Sebaliknya, masa habis dibazirkan dengan isu kesetiaan, naratif yang palsu, dan ego kepimpinan yang semakin menjeru. Ahli Bersatu sendiri, Madzir Ibrahim, sudah sebut terang-terangan bahwa parti ini sedang mensia-siakan peluang untuk memimpin gerakan rakyat. Itu bukan sembang kosong, tetapi satu pendedahan dari orang dalam. Dan di tengah semua ini, spotlight sekarang tertumpu kepada Azmin Ali, Setiausaha Agung Bersatu. Ramai penganalisis politik berkata, Azmin perlu mengambil peranan utama untuk menyatukan parti itu. Syaza Sukri dari IIUM kata jelas, Azmin bukan saja ada pengalaman sebagai bekas Menteri Besar Selangor, tetapi dia juga perlu buktikan relevannya sebagai pemimpin. Malah, Azmin boleh menjadi pengganti Muhyiddin satu hari nanti kalau dia memainkan peranan sekarang. Tetapi masalahnya, Azmin sendiri masih dihantui isu lama yaitu video kontroversi pada tahun 2019 yang sampai hari ini masih lagi menjadi peluru politik pihak lawan. Wan Saiful Wan Jan, ahli parlemen Tasik Gelugur, baru-baru ini tembak Azmin habis-habisan dengan mengatakan selagi isu video itu tidak selesai, Azmin tidak layak menjadi ketua. Tetapi di sisi yang lain, 10 adun Bersatu di Selangor bangkit mempertahankan Azmin. Mereka menuduh Wan Saiful coba untuk mengalihkan perhatian daripada kes rasuah yang sedang menghantuinya. Kalau ikut rekod, Peguam Negara masa itu pun sudah putuskan tiada kes untuk mendakwa Azmin. Jadi persoalan pun timbul, kenapa Wan Saiful gali semula cerita lama? Adakah ini sekadar strategi politik untuk menjatuhkan Azmin dan membuka jalan kepada dirinya, ataupun sekadar satu percaturan mau mencipta musuh di dalam selimut? Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya pun berkata, walaupun Azmin banyak kali menghadapi setback, tetapi beliau masih dilihat sebagai pemain utama. Dari zaman dia sebagai setiausaha politik Anwar, sampailah dia memimpin Selangor, pengaruhnya memang steady. Lepas langkah Sheraton pada tahun 2020, beliau bersama Muhyiddin menjadi arsitek politik yang tumbangkan kerajaan Pakatan Harapan. Jadi kalau cakap pasal survival, Azmin memang sudah ada track recordnya sendiri. Tetapi survival sekarang ini bukan hanya pasal kuasa, tetapi pasal menyatukan Bersatu yang sudah pecah kepada kem-kem yang tertentu. Siva Murugan Pandian daripada USM berkata dengan jelas, krisis Bersatu ini bukanlah benda yang baru. Ia sudah lama membara dan sekarang saja makin ketara. Faksi-faksi dalam Bersatu makin jelas dan kalau tidak diselesaikan dengan segera, ia akan menjadi racun yang merosakkan dari dalam. Dan disinilah letaknya ujian untuk Azmin Ali. Adakah beliau mampu menjadi orang tengah ataupun beliau sendiri akan hanyut dalam arus perebutan kuasa ini? Tambahan pula,
Azmi Hasan dari Akademi Nusantara menegur Azmin sebab gagal mengambil peluang untuk tunjuk kepimpinan semasa isu SD timbul dalam Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu. Masa itu ada percubaan untuk menjatuhkan Muhyiddin dan Azmin sepatutnya menangani benda itu on the spot. Tetapi beliau terlepas peluang dan akhirnya Wan Saiful pula mengambil kesempatan menyerang Azmin dengan isu yang lama. Kalau kita tengok pada sisi yang lain, ulasan Madzir Ibrahim tentang keadaan bersatu sebenarnya lebih tajam. Beliau kata parti ini sekarang sedang terperangkap dalam dongeng politik ciptaan pemimpin yang ego. Kisah SD yang kononnya mahu jatuhkan presiden sebenarnya satu naratif palsu untuk mengalihkan perhatian daripada kelemahan diri. Hasilnya, rakyat tengok bersatu bukan lagi parti yang ada visi, tetapi sekadar kelab politikus yang sibuk menjatuhkan sesama sendiri. Parti lawan pun jadikan drama bersatu ini bahan ketawa. Ironinya, bersatu ada peluang besar untuk muncul sebagai alternatif kepada kerajaan Madani. Keyakinan rakyat pada kerajaan sekarang dilihat semakin goyah, terutamanya dalam isu kos sara hidup dan juga pengurusan ekonomi. Tetapi bersatu bukannya mau tampil dengan solusi ataupun gagasan besar, tetapi sibuk bergaduh soal siapa lebih setia, siapa lebih layak menjadi ketua. Analogi yang digunakan Madzir sangatlah tepat. Bersatu ini bukan dimakan harimau, tetapi sedang reput dimakan anai-anai dari dalam. Kalau pangkal dahan sudah reput, seluruh pokok boleh tumbang. Disinilah juga timbul satu persoalan kontroversi yang kita kena tanya, kita kena fikir. Adakah bersatu sebenarnya sedang menuju kejatuhan karena faktor dalaman semata-mata, ataupun ada tangan luar yang sengaja mainkan api untuk mempercepatkan perpecahan? Kita tahu, dalam politik Malaysia ini, naratif dan persepsi lebih tajam daripada realiti. Apabila isu video lama Azmin dibangkitkan semula, siapa sebenarnya untung? Adakah lawan politik luar parti ataupun orang dalam sendiri yang mau naik cepat? Lebih penting kalau Azmin Ali gagal mengawal keadaan. Adakah ini isyarat bahwa Muhyiddin perlu segera diganti dan kalau ya, siapa calon yang benar-benar mampu menggantikan Muhyiddin? Adakah Wan Saiful yang penuh dengan kontroversi ataupun adakah muncul wajah lain yang lebih bersih dan diterima ramai? Penonton sekalian, inilah yang buat krisis bersatu sangatlah menarik. Kita bukan saja sedang lihat perebutan kuasa biasa, tetapi lebih besar. Ia tentang masa depan parti yang kononnya mahu menjadi juara orang Melayu. Tapi kini makin hari makinlah menjadi bahan jenaka. Adakah Azmin akan bangkit sebagai penyelamat ataupun sejarah akan catatkan dia sekadar menjadi figure yang karam dalam lumpur ego bersatu? Dan jangan lupa, PRU16 semakin dekat. Masa untuk bersatu buktikan dirinya semakin suntuk. Jadi soalan paling panas untuk kita renungkan, adakah bersatu akan menjadi alternatif sebenar kepada kerajaan Madani ataupun ia sedang menulis skrip kehancurannya sendiri dengan tangan-tangan pemimpin yang sibuk bergaduh dan mencipta naratif palsu? Dan kalau bersatu tumbang, adakah ini membuka ruang kepada parti lain dalam Perikatan Nasional mungkin pas untuk mendominasi sepenuhnya politik Melayu? Itu yang akan menentukan lanskap politik Malaysia beberapa tahun akan datang. Oleh itu, kawan-kawan, apa pendapat kamu? Adakah Azmin mampu menjadi penyelamat ataupun beliau sendiri yang akan dikorbankan dalam perebutan kuasa ini? Tinggalkan komen di ruangan komen di bawah sebab kita mahu tahu suara rakyat dalam isu panas ini. Dan sebelum kita akhiri, ingat kawan-kawan, politik Malaysia ini penuh dengan plot twist. Jangan terkejut kalau musuh hari ini menjadi kawan besok. Dan kawan yang besok itu pula menjadi pengkhianat lusa nanti. Apapun, kita akan terus bongkar dan ulas semua perkembangan terbaru. Jadi pastikan kamu semua tekan butang subscribe dan lonceng notifikasi sebab kalau terlepas, kamu mungkin terlepas bab yang paling panas dalam politik negara kita.
Sekarang saya mau tanya lagi. Kalau Azmin benar-benar mengambil alih Bersatu, adakah dia akan jadi penyelamat parti ataupun sekadar boneka sementara tunggu PRU 16 nanti? Itu persoalan yang kita kena tunggu jawabannya. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera semua, salam reformasi dan salam perjuangan. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya nanti. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.